Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu ini, dan isu yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara ialah SW Corp bersamamu. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula walaupun dah lama sebenarnya bersama dengan yang berbahagia, Datuk Rizalman bin Datuk Mokhtar, iaitu pengurusi SW Corp. Jadi Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, lama sangat saya lama kita tak berjumpa tu. Lama sangat. Terima kasihlah kerana peluang pada malam ni. Okey, dan kita juga sebenarnya bila Datuk sentuh tentang peluang, kita juga sebenarnya memberi peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Dan seperti biasa jugalah kita menyediakan dua talian kepada anda, iaitu 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baiklah, sebagai permulaan ini barangkali itu ya, ialah ramai yang tahu tentang kewujudan SW Corp, tetapi ramai juga yang mungkin tertanya-tanya sebenarnya apakah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh SW Corp itu sendiri. Terima kasih. Pertamanya saya fikir saya kena jelaskan apakah dia SW Corp. Mungkin ada yang tahu. Betul, dan mungkin ramai yang tak tahu. SW Corp ni adalah Perbadanan Pengurusan Sara Penjual Malaysia. Maksudnya sebuah agensi yang telah pun diamanahkan oleh kerajaan untuk melihat dari segi menjaga soal pengurusan sara penjual dan juga pembersihan awam. Dan dari segi kawasan operasi kita, sebenarnya kita terikat di bawah Akta 672, di mana kita beroperasi hanya di bawah 7 buah negeri yang menyertai Akta. Tetapi dari segi melaksanakan dasar kebersihan negara ini, kita merangkumi di seluruh negara lah. Dan dalam keadaan hari ini, dari segi fungsi dan peranan utama kita ialah untuk terus memberi pendidikan, untuk terus memberi penerangan kepada rakyat supaya faham dalam soal menjaga kebersihan ini. Bukan saja soal kerajaan, bukan saja soal SW Corp, bukan saja soal PBT, tetapi ianya merupakan soal semua. Jadi sudah semestinya kaedah-kaedah dan juga perkara-perkara yang kita laksanakan ialah melalui program-program secara berkala. Itu dari segi pelaksanaan program. Tetapi dari segi bisnes kita pula ialah dari segi collection sampah. Sebenarnya itu tanggungjawab kita. Mungkin ramai kita punya penonton ataupun ramai yang tahu buang sampah setiap hari, tetapi tidak tahu bagaimanakah pengakhirannya proses sampah itu. Jadi ini kerja kita. Maksudnya daripada rumah itu sampailah ke pengakhiran, itulah yang menjadi bisnes kita dari segi bagaimanakah kita uruskan. Akhirnya kita nak pastikan negara kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Bila Datuk sentuh tentang kebersihan negara, ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya, tu amat penting lah bagi saya. Dan daripada pengamatan Datuk sendirilah berada bersama dengan SW Corp itu, bagaimana Datuk melihat tentang tahap kebersihan negara? Apakah ianya berada dalam keadaan yang cukup memuaskan ataupun masih lagi ada ialah kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak? Pada saya boleh katakan dalam keadaan yang memuaskan. Tetapi dalam masa yang sama, kita masih lagi ada perkara-perkara yang kita perlu perbaiki. Kerana dari segi soal kebersihan ini, kebanyakannya ianya datang daripada soal individu. Jadi kadang-kadang kita boleh mendapat satu kelompok masyarakat yang memang tahu mementingkan kebersihan, bermula daripada diri, rumah dan kawasan persiapan. Tetapi ada juga dari segi segelintirnya yang memang tidak pandai ataupun tidak menghargai soal kebersihan. Jadi kerana segelintir ini, dia akan memberi kesan kepada masyarakat yang besar. Jadi atas perkara itulah saya fikir kita tidak boleh untuk merasa lelah, kita tidak boleh berputus asa. Dari segi program juga penerangan ini, kempen-kempen yang kita laksanakan perlu berterusan. Kerana kita punya kebimbangan, kalau kita biarkan ianya berlalutan dari segi permasalahan untuk menjaga kebersihan ini, kita bimbang akhirnya nanti negara kita ini tidak dapat sampah ini tidak dapat diuruskan dengan baik, dan akhirnya kawasan persekitaran kita juga akan kotor,
dan dari segi kita punya cara kehidupan juga akan tidak selesa. Jadi ini tugas kita lah, dan itu sebablah kita sentiasa menggunakan apa juga channel dan juga ruang yang kita ada untuk kita sampaikan mesej kepada masyarakat. Saya juga nak sentuh satu isu Tok ya. Ini sering diperkatakan bila kita bercakap tentang sampah, bila kita bercakap tentang kebersihan itu sendiri Tok ya. Ada yang mengatakan bahawa mungkin sikap rakyat kita juga ada yang macam Datuk sebutlah yang bertanggungjawab menjaga kebersihan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga ada supporting agensi itu yang seharusnya membersihkan sesuatu kawasan itu tidak menjalankan tugas mereka yang sewajarnya. Sampah dibiarkan tidak dikutip, tidak diambil dan sebagainya. Jadi bagaimana SW Corp melihat isu ini tu? Okey, ada betulnya juga. Saya kena betul terang. Saya tidak boleh salahkan secara total kepada masyarakat dari segi soal pengurusan sampah. Mungkin juga ada kelemahan, sama ada di peringkat PBT, di peringkat agensi, dari segi pelaksanaan dari kelemahan dari segi syarikat-syarikat yang dilantik untuk menguruskan dari segi collection sampah dan juga pembersihan. Jadi di peringkat kita dari segi syarikat-syarikat yang kita lantik untuk menguruskan sisa perjalanan ni, kita bagikan kepada 3 zon lah. Macam di Kuala Lumpur dan juga Pahang, kita bagi kepada Alam Flora. Di peringkat Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, kita bagi kepada SWM. Di utara kita bagi Idaman. Jadi kita sebagai pengawal silia, kita akan sentiasa memastikan syarikat-syarikat yang kita lantik ini memenuhi KPI yang telah pun ditetapkan. Dan kalau ada sebarang kelonggaran ataupun ada sebarang kecacatan dari segi perkhidmatan kita berhak untuk memberi penalti kepada syarikat-syarikat ini supaya perkhidmatan mereka ni benar-benar mencapai tahap yang kita inginkan. Setakat ini apakah Datuk berpuas hati dengan respon dan juga reaksi daripada syarikat-syarikat ini? Dari pemantauan kita, alhamdulillah. Tetapi macam saya cakap tadi, masih ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki. Pada saya, kalau kita tidak ada kenakan sebarang penalti kepada syarikat-syarikat yang kita lantik ni, maknanya itu adalah kejayaan kepada proses yang kita laksanakan. Okey, kita nak cakap tentang program yang akan dianjurkan oleh SW Corp ini, iaitu SW Corp Bersamamu. Apa yang memberikan ilham dan inspirasi sebenarnya kepada SW Corp untuk menganjurkan program ini, SW Corp Bersamamu tu? So program SW Corp Bersamamu ni sebenarnya kita akan anjurkan pada pada 16 dan juga 17 hari bulan Julai. Pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ni bertempat di Taman Tasik Permaisuri di Bandar Tun Razak, Ceras. Dan dari segi konsep yang kita laksanakan ialah kita panggil dia konsep bersamamu ini. Di mana konsep bersamamu ni adalah satu konsep yang agak universal. Kita guna ayat bersamamu ni universal. Universal ni, bersamamu ni maksudnya kita boleh guna pakai program-program ini dalam apa juga bentuk keadaan, dengan siapa juga. Yang paling penting dari segi GIS-nya bersamamu ni ialah kita nak masyarakat tahu bahawasanya SW Corp ada bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat juga tahu apabila soal kebersihan ataupun soal pembersihan awam, SW Corp ada. Kerana dari segi soal untuk melaksanakan tugas pembersihan ini bukan terletak kepada kita. Dia perlu ada kerjasama bersama antara kita dan juga masyarakat. Itu pasal kita tekankan bahawasanya dari segi konsep, dari segi menjaga kebersihan ini adalah kebersamaan antara kita dan juga masyarakat. Program yang telah pun disusun atur sempena dengan penganjuran SW Corp Bersamamu ni tu. Ada pelbagai program yang telah pun kita rancang pada hari Sabtu dan juga Ahad ini. Antara program-program yang kita rancang untuk karnival kita ini adalah program memancing, program fun run, fun ride, penalti shootout, kita ada malam berselawat, kita ada ceramah agama, and the next day kita ada hiburan, kita ada sukan rakyat. Jadi pelbagai program untuk hari tersebut. Cuma bezanya kita dengan program-program yang dianjurkan oleh penganjur lain mungkin ialah kita bukan setakat mengalu-alukan penyertaan daripada orang ramai, tetapi dari segi penyertaan orang ramai ini juga perlu disertakan sekali dengan menjayakan program kita semula.
Contoh, kalau nak memancing, nak masuk pertandingan mancing, bukan hanya mereka setakat perlu membayar yuran penyertaan, tetapi mereka kena bawa barang kita semula sekurang-kurangnya 1 kilo baru layak untuk masuk pertandingan memancing. Antara contoh barang-barang tu? Kertas, botol minuman, botin. Jadi tujuannya ialah kita nak elakkan supaya barangan-barangan ini dibuang. Jadi bagi kepada kita supaya kita boleh semula. Secara tak langsung kita promote kempen kita semula. Itu antara pengisian dia. Di samping kita sediakan tong-tong sampah yang bersifat kita semula, dan yang paling penting kita nak pastikan 2 hari karnival ini tidak ada sebarang sampah berada di lapangan. Jadi kita nak educate dengan peserta-peserta ini, bukan setakat kita berhibur, bukan setakat kita menjayakan program. Yang paling penting ialah tidak ada sebarang pencemaran sampah dalam 2 hari kita menjayakan program ini. Datuk yakin itu boleh dicapai? Saya yakin dari segi dengan pemantauan daripada semua pihak, dengan kefahaman yang kita berikan kepada peserta, dan kita harap ianya dapat sambutan daripada peserta, sama-sama jayakan dengan kita lah. Tapi apakah peserta-peserta yang akan menghadiri program SW Corp bersamamu ini memahami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat sebenarnya tu? Kita kena beri penerangan. Sebab ada yang mungkin tak faham, tetapi ketika pendaftaran ataupun ketika mereka menyertai program ini, kita akan beritahu dari segi tersurat dan juga tersiratnya. Dari segi tersiratnya ialah perlu menjiwai untuk menjaga kebersihan secara bersama. Okey, kita bercakap tentang kebersihan. Kalau di Kuala Lumpur sendiri, apakah Datuk berpuas hati dengan tahap kebersihan yang ada di Kuala Lumpur sebagai satu contoh yang baik sebenarnya sebagai ibu kota negara? Pada saya banyak lagi ruang yang perlu diperbaiki. Kalau kita lihat sekarang ni baru banyak berlaku banjir kilat. Kita dapat lihat dari segi Menteri Wilayah Persekutuan dan juga perusahaan tinggi di BKL turun ke bawah untuk selesaikan banjir kilat. Dan antara perkara yang kita dapat kenal pasti punca banjir kilat ini ialah sampah-sampah yang tersorok dalam longkang. Jadi bermakna di permukaan ataupun di luarannya mungkin Kuala Lumpur ni nampak bersih, tetapi sebenarnya kekotoran itu berlaku ataupun tersorok. Jadi pada saya ini perkara-perkara yang perlu kita perbaiki. Mungkin di luarannya nampak cantik, tetapi sebenarnya sampah-sampah ini disorok. Tak sepatutnya sampah-sampah ini tersorok. Tak sepatutnya sampah-sampah ini berada di dalam longkang. Jadi ini perkara-perkara yang saya fikir perlu diperbaiki lagi. Pembuangan sampah sarap macam Datuk sebut seolah-olah menjadi semacam fenomena kalau kita biarkanlah di kalangan masyarakat golongan tertentu terutamanya. Bagaimana nak mendidik mereka supaya memahami bahawa menjaga kebersihan itu adalah faktor yang cukup penting sebenarnya dalam mensejahterakan, membersihkan kehidupan kita sebenarnya tu. Pada saya dari segi untuk mendidik mereka ialah dengan memberi pendidikan awal. Maksudnya kita beri pendidikan awal dari segi kepentingan untuk mereka menjaga kebersihan. Dan kempen-kempen yang kita jalan, sebenarnya banyak program yang kita jalankan dari segi untuk memberi kempen penerangan kepada masyarakat supaya bersama-sama dengan kita lah. Dan sama ada kempen ini kita laksanakan di peringkat sekolah, di peringkat PBT, di peringkat NGO, di peringkat persatuan. Sebenarnya terlalu banyak pihak pun yang telah pun kita buat engagement. Cuma kadang-kadang ada kempen-kempen ataupun program yang kita jalankan ini bersifat one off. Kita lancar, kita harap rakyat faham, rakyat laksanakan. Dan ada juga program-program yang kita lancarkan ini bersifat jangka panjang. Jadi bila program ini dijalankan bersifat jangka panjang, dari segi success rate ni alhamdulillah. Tetapi cuma pemantauannya perlu secara berterusan. Kita tak boleh nak lelah. Kadang-kadang masyarakat ini bila kita bagi penerangan, semangatnya tinggi. Dia nak bersama-sama dengan kita, tetapi lama-lama bila kita tidak terus membuat engagement ataupun tidak bersama, lama-lama semangatnya turun, kendur. Jadi kita nak kena bina balik lah. Jadi perkara-perkara inilah yang macam saya kata tadi lah, kita tak boleh nak lelah. Kita kena terus cari jalan supaya masyarakat terus bersama-sama dengan kita. Saya suka bila Datuk sentuh tentang pendidikan itu sendiri, menjaga
menjaga kebersihan itu sendiri. Mungkin dari aspek pendidikan ini ya harus ditanam sebenarnya kepada anak-anak kecil kita yang bersekolah dan sebagainya. Dan mungkin sekolah-sekolah juga, saya tahu banyak sekolah-sekolah yang memberi perhatian yang cukup serius dari aspek kebersihan ini. Tetapi mungkin apakah skop pendidikan menjaga kebersihan itu perlu diperluaskan lagi ataupun perlu dilihat daripada aspek-aspek yang tersorok sebelum ini, Datuk? Saya fikir perlu diperluaskan. Macam kita juga menjadi pusat rujukan sebenarnya kepada pihak-pihak sekolah dari segi bagaimanakah untuk mereka memberi pendidikan kepada anak-anak murid ataupun kepada pelajar-pelajar kaedah supaya mereka memahami erti menjaga pula. Antara program yang kita jalankan mendapat kerjasama dengan Jabatan Pendidikan ialah program PERKIS. PERKIS ni ialah maksudnya program kita semula di peringkat sekolah. Dan setakat ini dari segi sambutan dan juga penyertaan sekolah di seluruh negara memang sangat baik. Malah kita juga membuat pertandingan di peringkat negeri. Kemudian juara negeri kita angkat di peringkat persekutuan dan kita bagi hadiah. Dan dari segi PERKIS ni kita galakkan supaya anak-anak murid kita ini paling penting pada saya ialah mengamalkan program kita semula lah. Yang ini yang kita sentiasa tekankan kepada pelajar-pelajar. Kerana sebenarnya kalau dari segi program kita semula kita dapat jayakan, Syakawi, sebenarnya dari masalah sampah yang perlu kita uruskan di pusat pengurusan sampah ni akan berkurang. Akan berkurangan. Bila Datuk sentuh tentang program kita semula, ini pun timbul masalah juga. Dulu pada satu ketika memang kita lihat bahawa seolah-olah perkara ini diberi perhatian yang serius. Pelbagai tempat-tempat pembuangan sampah kita semula diletakkan di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Tetapi lately ini ianya seolah-olah hilang dari penglihatan kita. Apa yang jadi sebenarnya tu? Mungkin macam saya cakap tadi, engagementnya perlu berterusan. Kalau kata setakat kita buat kempen one off, mula-mula mungkin ianya panas. Kemudian dia jadi slow. Jadi malah pusat-pusat pengumpulan kita semula ataupun kita panggil sangkar kita semula pun kadang-kadang orang buang sampah kat dalam tu. Instead of sepatutnya letak barang yang boleh di kita semula, tapi mereka letak mereka jadikan tempat pembuangan sampah. Jadi ini antara perkara-perkara, ini antara cabaran lah sebenarnya. Pada saya ianya merupakan satu cabaran. Memberi pendidikan yang berterusan kepada masyarakat. Saya sentiasa banyak kali menekankan soal pendidikan supaya mereka faham. Saya nak mereka masyarakat tahu bahawasanya ini bukan saja tanggungjawab kepada kerajaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab kepada masyarakat itu sendiri. Dan kalau dari segi soal kita semula ini, kalau masyarakat nak jadikan ia sebagai salah satu cabang menambahkan pendapatan pun, sebenarnya ianya boleh menambahkan pendapatan. Tetapi mungkin tak ramai yang lihat ianya sebagai satu cabang yang boleh mendatangkan pendapatan, ataupun mungkin mereka lihat dari segi pendapatan yang boleh dihasilkan tak banyak mana. Jadi inilah tugas kita. Kita beritahu dengan mereka, contoh minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai antara barangan yang boleh mendatangkan hasil yang lumayan lagi ni. Jadi ramai yang sudah mula menghantar minyak masak terpakai untuk mereka tukarkan kepada wang ringgit. Okey, Tok. Kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, kalau anda dengar apa yang kami bincangkan, ini merupakan antara perkara-perkara menarik dan mungkin ianya akan menjadi lebih menarik sekiranya anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulangi lagi, kami sediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768 kerana kita masih lagi bercakap tentang SW Corp bersamamu. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang SW Corp bersamamu, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbagai Datuk Rizalman bin Datuk Mokhtar yang merupakan pengerusi SW Corp. Baik, satu lagi isu yang juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk lah. Ini juga sering dimainkan di media masa di televisyen, di radio dan terutamanya di TV lah, dan saya melihat pun merasa agak terkejut. Mereka yang tinggal di rumah-rumah pangsa khususnya membuang sampah kadang-kadang merata, menjadi satu kawasan yang amat ialah menyedihkan sebenarnya. Jadi apakah SW Corp juga melihat ini sebagai isu yang perlu diberi perhatian yang serius? Saya setuju. Antara masalah utama kita ialah dari segi mengurus sikap. Sebenarnya dari segi soal pengurusan sampah ni, Syarwi, dia bukan saja terletak di sama ada kependudukan rumah pangsa ataupun apa bentuk rumahnya. Pada saya, sama dia duduk rumah pangsa ke kondominium ke, sebenarnya dari segi yang paling penting adalah sikap dan juga tanggungjawab lah. Kalau kita lihat dari segi rumah pangsa, kadang-kadang masalah utama penduduk yang tinggal yang di dalam kawasan perumahan yang begitu ialah untuk mereka membawa sampah tersebut ke tempat yang telah pun disediakan. Kadang-kadang mereka nak kumpul di rumah, lepas tu nak bawa, nak turun lift pula ada masalah. Itulah yang kadang-kadang yang mereka buat jalan mudah, kadang-kadang buang daripada atas ataupun tinggalkan di tangga. Jadi dekat sini saya nak seru kepada yang bertanggungjawab, sama ada di peringkat JMB ataupun di peringkat MC, management komiti yang berada di dalam kawasan tersebut, supaya dapat terus mempergandakan usaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat lah. Kerana perkara ini kalau kita tidak bendung, dia akan boleh menyebabkan melarat. Contohnya, kalau kita biarkan kejiranan kita buat, yang akhirnya yang bersih ini pun dia jadi malas, dia pun ikut, akhirnya tempat suasana kawasan perumahan ini akan menjadi suasana yang tak terurus lah. Jadi pada saya, sikap ini perlu kita ubah, supaya semua pihak ada perasaan bertanggungjawab. Apa yang Datuk fikirkanlah bagi pihak SW Corp sendiri, bagaimana nak membantu golongan ini, terutamanya yang tinggal di rumah-rumah pangsa khususnya? Yalah, macam Datuk sebut, kadang-kadang kemudahan itu tidak disediakan, yang tidak mencukupi sebenarnya, dan kadang-kadang pergerakan untuk membuang sampah pun menjadi sukar dan sebagainya. Apa cadangan yang mungkin Datuk boleh ketengahkan dalam isu ini? Tak ada perkara yang di luar jangkauan kita, maksudnya di luar teritori kita lah. Mungkin ada perkara tersebut memang tanggungjawab JMB itu sendiri, tetapi ada perkara yang kita boleh bagi peranan. Contohnya dari segi mencantikkan rumah sampah. Kadang-kadang rumah sampah ni pun kita tengok nama pun rumah sampah, memang orang buang sampah betul, rumah tu pun nampak macam rumah sampah. Betul. Jadi kita ada program mencantikkan rumah sampah. Maksudnya dari segi kita cat, kita buat berbumbung, kita bagikan rumah sampah itu pun nampak cantik. Jadi bila rumah sampah ni cantik, kita mengharapkan penduduk-penduduk akan buang di dalam tong sampah yang disediakan. Tetapi kalau rumah sampah ini tak cantik, itu yang berlaku, tong sampah ada, sampah duduk di luar. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh main peranan, dan kita telah pun mainkan peranan. Kita juga boleh buat kempen dari segi memberi kesedaran di dalam lift. Kita letak sama ada di pintu lift, dari segi kempen-kempen menjaga kebersihan, ataupun di dalam lift, ataupun kawasan-kawasan yang bersifat common area. Dari segi terus memberi kesedaran kepada mereka lah. Maksudnya ada perkara yang memang kita boleh lakukan, ada perkara yang memang kita terpaksa bergantung harap kepada JMB ataupun komiti-komiti tertentu untuk menguruskan kawasan itu. Dari segi pengawasan sendiri, apa yang SW Corp lakukan dalam usaha untuk menjamin bahawa setiap perkara yang berlaku berkaitan dengan pembuangan sampah, kebersihan dan sebagainya diberi perhatian yang serius? Jaminan daripada SW Corp, apa yang SW Corp lakukan? Dia yang paling penting sekarang ni ialah dari segi penguatkuasaan. Antara perkara yang kita memberikan tumpuan utama ialah dari segi permasalahan illegal dumping ataupun pembuangan sampah haram. Banyak sebenarnya kes-kes yang kita dapati dari segi permasalahan pembuangan sampah secara haram. Jadi atas
untuk mengatasi masalah ini dari segi penguasaan kita pergandakan. Kita pergandakan supaya akhirnya kawasan-kawasan hotspot yang kita tahu memang menjadi tumpuan pembuangan sampah secara haram ni, semakin lama semakin dapat kita kurangkan. Yang kedua, kita punya pegawai juga ataupun kita punya kaki tangan sentiasa turun ke padang untuk kita beri penerangan kepada masyarakat program ataupun kaedah yang kita panggil SAS ni. SAS ni separate at source. Maksudnya asingkan sampah daripada punca. Sebenarnya ada peraturan yang boleh ataupun ada akta yang kita boleh guna pakaikan untuk memberi kompang kepada masyarakat kalau mereka gagal asingkan sampah. Tetapi kita taklah sampai untuk menggunakan kaedah tersebut, tetapi kita masih lagi terus menerus menggunakan kaedah memberi pendidikan dan juga memberi teguran. Akhirnya nanti kita harap satu hari nanti masyarakat akan faham dan mereka akan dapat bersama-sama dengan kita membantu kita lah dari segi untuk bagaimanakah untuk menguruskan sampah. Menguruskan sampah ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Saya nak kongsi bersama dengan Datuk Rizalman. Ini dari pengalaman saya sendiri tu ya. Saya pernah berada di Tokyo, tinggal di rumah salah seorang kawan saya orang Jepun lah di bandar Tokyo itu sendiri. Dalam rumahnya sendiri ada dekat 6 ke 7 tong sampah untuk benda-benda yang berbeza. Botol letak di tempat ini, kalau kertas di tempat ini dan sebagainya lah. Ini yang dikatakan SAS agaknya lah. Tapi bagaimana nak melakukan benda itu di Malaysia tu jika kita bandingkan dengan mentaliti orang Jepun? Kalau kita lihat bercakap dia mudah, dari segi pelaksanaannya sebenarnya pada saya lah kita masih lagi long way to go untuk dapatkan seperti mana yang Syakawi cakap tadi dari segi soal kesedaran masyarakat untuk pengasingan sampah. Malah kalau kita pergi ke negara maju pun memang dia ada pelbagai tong yang disediakan. Tetapi di peringkat kita ni kadang-kadang kita nak asingkan sampah basah dengan kering pun kita masalah ni. Betul. Kita tak payah nak cerita macam-macam ni. Nak sampah basah dan kering pun bermasalah. Tetapi pada saya walaupun saya katakan ianya long way to go untuk kita dapatkan attitude ataupun sikap yang seperti mana yang dikatakan tadi, tetapi kita perlu bermula. Kita perlu terus berterusan untuk melaksanakan kempen dan juga pendidikan. Dan saya percaya akhirnya nanti suatu waktu nanti kita boleh mencapai seperti apa yang diharapkan. Kalau kita nak lihat dari segi sistem pengurusan sampah kita dengan negara-negara maju, sebenarnya banyak beza. Negara maju sampahnya bil setiap bulan datang ke rumah. Kita tak ada. Bayangkan kalau tiba-tiba kita wujudkan bil sampah datang setiap bulan ke rumah, saya rasa marah orang. Tetapi that's why saya cakap itu ada perbezaannya. Macam negara maju, kita buang 1 kilo, kita bayar 1 kilo. Kita buang 2 kilo, kita bayar 2 kilo. Tetapi di negara kita, buanglah sebanyak mana pun, tidak ada bayaran tambahan dikenakan. Malah kita tak terasa sebab kita tak perlu bayar secara bulanan. Jadi that's why banyak perkara sebenarnya kalau kita nak laksanakan mengikut negara-negara maju boleh, tetapi pada saya masyarakat kita belum bersedia. Apakah kita takut untuk melaksanakan apa yang Datuk sebut tadi macam compound dan sebagainya atas sebab-sebab politik, kerana takut kita kehilangan kuasa politik misalnya? Saya setuju dengan perkara itu. Pada saya untuk melaksanakannya perlu ada keazaman politik. Tetapi ianya bergantung kepada keberanian kerajaan untuk melaksanakan. Sebab ialah kita terpaksa membuat satu keputusan yang tidak popular. Yang keputusan yang tidak popular ini akan menyebabkan setiap rumah terkesan. Setiap rumah terkesan ini dari segi bilangan rumah ni mungkin akan memberi pengaruh dari segi undian kepada kerajaan yang ingin melaksanakan. Walaupun ianya sebenarnya baik, tetapi pada saya ianya perlu ada keazaman politik. Kalau kerajaan berani, sebenarnya ia baik untuk negara. Baik, kembali semula kepada program
SW Corp bersamamu ini, selain daripada apa yang dianjurkan di sekitar Selangor, adakah cadangan untuk mengadakan di luar, di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain sebenarnya? Dia sebenarnya program besarnya kita laksanakan pada minggu inilah. Tetapi di 7 negeri, memang ada di juga. negeri lain memang ada, tapi dalam skala yang kecil. Mengikut kesesuaian negeri-negeri tersebut. Tapi tarikh yang sama? Tidak, bergantung pada, sebab program ini kita laksanakan sepanjang tahun. Jadi bergantung pada negeri-negeri yang akan menganjurkan. Macam 2 minggu sudah saya berada di Perlis. Jadi Perlis konsepnya begini, Johor konsepnya begini. Jadi bergantung kepada kreativiti dan juga kesesuaian negeri masing-masing. Tapi ada perbezaan ke tu bila kita bercakap tentang menjaga kebersihan di antara negeri-negeri di Malaysia ni tu, dari segi sikap? Saya fikir ada, sebab dia bergantung pada cara hidup kita, bergantung pada cara pemakanan kita, banyak faktor lah sebenarnya, dan juga bergantung kepada bangsa. Sebenarnya dari segi pengurusan sampah ni pun dia memainkan peranan juga dari segi bangsanya, agamanya, cara kehidupan itu. Kalau kita lihat sebenarnya semua agama, saya fikir sudah tentu tekankan soal kebersihan. Tetapi dari segi gaya hidup itu kadang-kadang menyebabkan ianya jadi berbeza mengikut bangsa dan juga agama. Kita pernah alami pencemaran sungai disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkawal sebenarnya tu, ya. Dan kemudiannya apabila ianya berlaku ialah pembersihan sungai dilakukan dan sebagainya. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa sikap membuang sampah terutamanya di sungai-sungai masih lagi berleluasa dan kadang-kadang mengakibatkan berlakunya banjir-banjir, kilat dan sebagainya? Ya, saya lihat ini antara perkara yang perlu kita tangani. Maksudnya sampah-sampah, ada yang kita istilahkan sebagai sampah terapung. Sampah terapung ini ialah sampah yang datang yang kita tak tahu daripada mana puncanya, tetapi ianya perlu diurus. Dan dalam konteks pembuangan sampah di sungai ini, kadang-kadang ianya melibatkan sampah pengguna, tapi ianya kadang-kadang juga melibatkan sampah industri. Jadi dekat sinilah saya fikir ada satu penguatkuasaan yang tegas yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sebab kalau dari segi pengurusan sampah di sungai ini sebenarnya bukan bawah tanggungjawab kita. Dia ada pula kasar. Dia ada pula agensi lain. Dekat sini sebenarnya antara perkara-perkara yang saya fikir kita perlu ada kerjasama lah. Bila kita sebut tentang kerjasama, apakah SW Corp juga ada kerjasama dengan kementerian-kementerian lain? Kita memang sentiasa menjalinkan kerjasama baik dengan mana-mana agensi ataupun mana-mana kementerian berkaitan dengan soal-soal ini. Tetapi kadang-kadang dari segi proses birokrasi ini kadang-kadang menyebabkan ada gangguan-gangguan dari segi proses pelaksanaan apa yang sepatutnya kita lakukan. Apakah kadang-kadang kita terfikir juga lah tu, ya, berapa perbelanjaan yang telah pun ataupun sedang dikeluarkan oleh SW Corp sendiri untuk menjamin bahawa kita akan sentiasa berada dalam keadaan selesa, bersih dan sebagainya? Dia dari segi SW Corp segi, dari segi pertukaran tahunannya kita menguruskan dana lebih kurang 2.1 bilion setahun. Untuk menguruskan, saya tak cerita seluruh negara, saya ceritakan 7 negeri yang kita terlibat. Satu perbelanjaan yang sangat besar sebenarnya. Ini adalah wang rakyat, yang pembayar cukai, yang kita uruskan supaya mereka mendapat tahap kehidupan yang selesa lah. Dan kita juga melihat dari segi pertukaran ini semakin lama semakin bertambah, kerana bertambahnya kawasan perumahan, bertambahnya kawasan, bertambahnya penduduk, dan perlu ada satu jalan penyelesaian ke atas perkara ini, supaya kita tidak mahu satu hari nanti kita sangat terbeban dalam soal pengurusan sampah ini. Okey, saya dipahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, jadi mungkin kita boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat dengan pemanggil ini. Rafidah dari Kuala Lumpur dikatakan sudah pun bersiap sedia di talian ruang bicara sekarang ini. Assalamualaikum Pak Rafidah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Encik Syarkawi. Ya, saya berminat dengan karnival bersamamu ni. Jadi saya nak bertanyalah pada Datuk Rizalman. Okey, berkenaan dengan sambutan Pertua.
Macam mana? Ada cabutan bertuah ke untuk karnival ni? Okey, cabutan bertuah. Okey. Lagi? Okey, cabutan bertuah dan saya berminat dengan sukan rakyat tu. Kalau sukan rakyat tu, hadiah yang dimenangi tu berapa nilainya? Hadiah pertama. Okey. Lagi? Ada lagi? Saya berminat juga. Ada tak penyanyi jemputan ke? Sebab saya nak bawa anak-anak datang karnival. Okey. Okey. Apa lagi? Ada lagi? Itu saja dari saya, Cik Kawin. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rafidah. Saya tak nak cerita hanya soal hadiah untuk sukan rakyat. Okey. Tetapi dari segi penganjuran program pada hari Sabtu dan Ahad ini, kita menyediakan hadiah termasuk cabutan bertuah dan juga program-program yang kita jalankan sehingga hampir 200, nilainya RM218,000. Wow, okey. Jadi pertandingan memancing, kalau juaranya pun dah dapat RM5,000 hadiahnya sehingga ke 100 orang. Dan setiap acara yang kita jalankan memang ada hadiah-hadiah yang ditawarkan, termasuklah cabutan nombor bertuah. Dan kepada pengunjung-pengunjung yang tak nak menyertai mana-mana acara, just nak datang berhibur, antara artis yang kita ketengahkan ialah Zamani Slam, Roni, Edayu. Yang ini akan menghiburkan kita sepanjang masa. Jadi bolehlah Puan Rafidah datang dengan keluarga, dengan kawan-kawan, anak-anak, sambil nak menyaksikan pertandingan-pertandingan tu. Betul. Kalau anak-anak kita buat sukan rakyat, pertandingan melukis, pertandingan mewarna, kita boleh tengok show yang disediakan. Okey, itu antara info yang kami kongsikan bersama dengan apa yang dibangkitkan oleh Puan Rafidah. Jadi mungkin jelas, jadi sudah jelaslah saya rasa mungkin Puan Rafidah akan berada nanti di Carnival SW Corp bersamamu ini. Okey, satu lagi tadi tentang ialah bajet ataupun peruntukan yang diberikan kepada SW Corp untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada SW Corp sendiri. Apakah masanya sudah sampai agaknya tu? Mungkin peruntukan yang ada itu perlu ditambah dalam usaha untuk memberikan lagi kata orang keselesaan kepada SW Corp menjalankan tugas. Saya sebenarnya sentiasa bercakap dengan pengurusan dan juga tim SW Corp untuk meminta pertukaran ini supaya ditambah. Memang mudah. Tetapi saya berpandangan yang sebaliknya. Saya sentiasa bercakap dengan tim saya ialah mencari kaedah supaya kita kurangkan pertukaran tetapi perkhidmatannya tetap sama. Maksudnya kita tak nak terlalu bergantung kepada dana kerajaan untuk kita pastikan kebersihan ataupun pengurusan sampah ini berada di tahap yang terbaik. Pada saya, cari kaedah bagaimana untuk kurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. Tetapi dalam masa yang sama kita masih boleh kekalkan kita punya perkhidmatan ataupun dengan kalau lebih baik kita dapat tambah. Jadi ini yang tim saya sedang cari kaedah. Mungkin kita kena explore teknologi baru ataupun pendekatan baru, pendekatan yang mungkin lebih menjimatkan duit kerajaan. Okey, ada dua pemanggil di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Hidayah dari Pahang, dari Putrajaya, ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Puan Hidayah. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Okey. Apa persoalan anda? Okey, saya tak ada soalan, tapi saya nak beritahulah kepada Datuk Lee Rahman dan SW Corp. Baguslah aktiviti kali ni. Sebab apa? Dah PKP kan, lama kita tak buat event. Lepas tu kita buka event. Betul. Baru kita semula pula. Macam excited lah kan. Jadi Puan Hidayah nanti nak datang tak ke ni? Sebab tadi tengok macam menarik je, memang dah kita dah Putrajaya dah, tapi kan Putrajaya selalu pergi jogging kan dekat sini, so ni tengok tempat tasik permaisuri macam seronok juga. Kena datang jangan tak datang. So tapi dah register online dah, maksudnya dah bertahulah apa barang-barang kita semula tu. So kita berminat lah, tapi nak just ucap tahniah lah dan syabas lah kepada SW Corp. Okey. Jadi walaupun kecil impact dia walaupun kecil kita buat kan, tapi impact dia besar lah. Alhamdulillah. Bagus lah. Tapi tak buat event. Betul. Kan? Ya, betul.
Itu nak apa dan tanya ya. Okey. Saya buka. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Bye-bye. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Kita ambil satu lagi panggilan. Baha sudah pun ada sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sarkawi. Apa khabar? Baik, Baha sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat macam ni lah, Sarkawi. Iyalah, biasalah tu. Biasalah. Okey, Assalamualaikum, apa nama ni yang bahagia? Datuk Rizalman, ya. Datuk Rizalman, tahniah lah. Walaupun dah lambat ni kan, tahniah jadi pengurusi yang baru. Ya. Terima kasih. Saya tengok ceras, daripada ceras di mana tu Cik Bah? Ceras di kawasan ni area Alam Damai. Alam Damai. Okey. Di sekitarnya lah. Okey, saya nak bagi pandangan dan juga mungkin soalan lah Sarkawi malam ni kan. Silakan. Tapi bukanlah untuk karnival ni. Karnival ni memang susah sikit saya nak datang ni. Okey. Saya ikuti apa yang Datuk Zaman nak cakap tadi kan, tentang education ni kalau nak bagi dekat masyarakat ni agak sukar lah. Kena buat macam mana sekalipun dia susah. Kadang dalam rumah pun nak bersih pun susah Sarkawi. Kadang depan rumah tu sampah pun dia orang pun berkira juga nak ambil. Tapi yang saya nak tekankan di sini dan ikut apa yang saya lalui lah kan, mungkin pihak SW Corp ni bagi education kepada PBT ni, PBT dan juga kontraktor yang outsource ni. Sebab apa yang saya lihat, PBT ni jarang turun ke bawah. Jadi yang buat kerja ni kebanyakan bukan orang lokal, dia orang Bangla lah, orang Myanmar lah kan. Yang saya nampak sekarang ada pertukarannya ialah dari segi kenderaan nak angkut sampah tu. Dulu dia angkat lori yang 1 tan 3 tan yang open tu, dan lepas tu dia akan lepaskan air licin tu kat depan rumah apa semua kan. Bila kita buat laporan, barulah ada PBT datang, lepas tu dia datang lagi lah. Jadi education dari segi itu yang saya nak supaya pengurusi baru SW Corp ni kan, kalau dapat tajuk malam ni bagus ni, SW Corp bersama mu ni kan, tapi nampak macam tak bersama lah tu. Kurang sikit Sarkawi. Kurang bersama. Yang kedua ni Sarkawi, saya nak tanya dengan pengurusi ni, saya pernah ada buat lawatan bawa grup daripada Indonesia lah kan. Dia buat tempat pelupusan sampah yang terbaik di Melaka tu. Jadi saya nak tanya dengan pengurusi baru ni, tiap-tiap negeri dah buat ke belum, ataupun yang pengurusi cakap 7 negeri tadi, dia orang ada buat ke tak? Ataupun di Kuala Lumpur ni mungkin ada kena buat 3-4 tempat lagi pasal kawasan yang besar Sarkawi kan. Itu saya tanya. Dan yang ketiganya mungkin pengurusi baru ni, Datuk boleh bagi penerangan, Datuk berbalik pada mana, Itali ke apa kan, mungkin boleh bagi satu idea ataupun pandangan macam mana keadaan di sana dan juga keadaan di sini yang boleh kita penambah baik lah. Dari segi kita punya keadaan sampah sarap apa semua macam ni. Menarik. Saja Sarkawi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Baha. Menarik apa yang Baha bangkitkan. Terima kasih Cik Baha. Saya ambil maklum tentang teguran yang dan juga pandangan yang Cik Baha berikan, terutamanya dari segi pengurusan kontraktor pengangkutan sampah, PBT yang melibatkan PBT yang melibatkan PBT yang berada di lapangan. Kita tahu ada antara kontraktor yang dilantik ini tidak dapat menjalankan dengan sempurna. Jadi itulah tugas kita, dan saya sentiasa mengalu-alukan kalau ada nampak kepincangan dan juga kelemahan dari segi soal pengangkutan dan juga kutipan sampah ni, boleh terus lapor kepada kita. Terutamanya dari segi air licit yang mengalir ini, memang pada kita ini satu perkara yang sangat serius. Jadi kalau ada masalah-masalah begini, boleh lapor terus kepada SW Corp supaya kita boleh mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Dari segi baru-baru ni saya diberi peluang untuk menyertai SW Corp ada lawatan ke Germany. Terutamanya dari segi kita nak explore dan juga teknologi-teknologi baru. Kalau kita lihat di Germany itu sendiri, sebenarnya dari segi negara itu sudah tidak wujud tapak pelupusan sampah
lebih daripada 20 tahun. Dah tak ada tapak pusat sampah. Tetapi kita masih lagi mengamalkan tapak pusat sampah sebagai kaedah terakhir untuk kita menguruskan sampah. Dan ini mungkin perkara-perkara yang boleh kita lihat dari segi kita explore teknologi-teknologi barulah. Cuma of course dari segi kandungan sampahnya berbeza. Negara barat ni sampahnya tak sama macam kita. Dia sebanyak mungkin sampah kering, kita ada banyak sampah basah. Jadi kita sedang lihat perkara-perkara yang kita rasakan boleh untuk kita adaptasi dan kita bawa balik kepada negara kita. Yang paling penting pada saya ialah ianya boleh membantu menjimatkan duit kerajaan. Ianya akan membantu dari segi menjamin kelestarian alam sekitar kita. Dan dia juga membangkitkan soalan. Dia pernah membawa rombongan daripada Indonesia melawat pusat pelepasan sampah di Melaka. Dia katakan very efisien sekali lah. Jadi mungkin negeri-negeri lain juga harus ada seperti apa yang wujud di Melaka. Memang dari segi perancangannya kita akan buat secara peringkat demi peringkat. Macam saya katalah, saya sedang melihat supaya kita transform daripada kaedah tapak pusat sampah ataupun landfill lebih kepada dari segi pengurusan sampah secara bersepadu. Pengurusan sampah secara bersepadu ni ianya sebenarnya akhirnya nanti kita mungkin masih lagi menggunakan terpaksa membuang sampah di landfill, tapi dari segi jumlahnya paling minimum. Okey, kita rehat buat kali terakhir Tok ya. Kembali nanti, tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi masih lagi mungkin sempat persoalan-persoalan menarik saya bangkitkan kepada tetamu kita yang berada di studio, iaitu Datuk Rizalman bin Datuk Mokhtar, bercakap tentang SW Corp bersamamu. Rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang SW Corp bersamamu, dan untuk pengetahuan Puan Hidayah, sebelum itu Puan Rafidah. Menarik sebenarnya saya lihat sendiri tentang karnival bersamamu ini. Banyak acara-acara yang disusun atur sebenarnya. Kalau tak pergi rugi ni. Jadi lapangkan masa anda pada 16 dan 17 Julai ini. Hadirilah karnival bersamamu ini. Baik, bila kita bercakap tentang sampah, persepsi ini pun penting juga Datuk ya. Rakyat kita lah menganggap sampah sampah lah, benda yang tak berguna, tak membawa hasil dan sebagainya. Tetapi orang lupa, macam yang kita sembang-sembang tadi, sampah itu juga boleh adalah wang sebenarnya. Jadi bagaimana Datuk melihat benda ini? Saya terus terang, sebelum saya menyertai SW Corp, saya rasa saya sama macam ramai orang. Saya lihat sampah itu adalah sampah itu adalah kekotoran, sampah itu adalah perkara yang menjijikkan. Tetapi apabila saya telah pun bersama dengan SW Corp, saya dapat melihat sebenarnya sampah ini adalah boleh mendatangkan sumber ekonomi yang sangat baik. Malah sampah ini menjadi rebutan sebenarnya kepada mereka-mereka yang pandai, yang mereka tahu sampah ini akhirnya boleh menjadikan duit. Jadi inilah antara perkara-perkara yang syarikat besar mungkin dari segi skopnya mereka lihat dari segi pulangannya besar. Tetapi macam kita nakkan masyarakat biasa ni pun sebenarnya kalau kita tahu untuk menilai dan juga menggunakan sampah ini ditukarkan menjadi duit, sebenarnya ianya boleh mendatangkan pendapatan. Malah kita juga ada program yang kita panggil trash for cash. Maksudnya kita tukarkan sampah jadi duit. Ini juga antara program yang kita laksanakan. Kita juga ada program menukarkan sampah menjadi sewa rumah. Maksudnya dia kumpul sampah, dia tolak dia jual kepada kita semula, dan kita jadikan dianya tabung untuk membayar sewa rumah. Jadi sebenarnya banyak program. Jadi yang soal company besar melihat ianya sebagai satu industri yang boleh datangkan pulangan lumayan, itu soal dia. Tetapi yang kita dekat bawah ni pun kita boleh rebut peluang ni
cara kecil-kecilan supaya sampah ini boleh mendatangkan sumber kewangan kepada kita. Menarik. Mungkin tak ramai yang terfikir benda itu sebenarnya. Kembali semula kepada program kita semula tadi tu. Masih lagi ada persoalan yang dibangkitkan jugalah. Jadi apakah SW Corp juga melihat bahawa program ini juga akan sentiasa diberi perhatian yang serius, akan dikembangkan supaya ke seluruh negara sebenarnya memahami apakah konsep kita semula itu dan ianya boleh diterima sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Dia kalau pada tahun ini dari segi kadar pencapaian peratusan kita semula kita ialah lebih kurang 31.5% lah pada tahun ini ya. Okay. Dan kita mensasarkan menjelang 2025. 3 tahun daripada sekarang kita nak mencapai tahap kesedaran program kita semula ini kepada 40%. Jadi kita punya plan kita maksudnya kita perlu tambah kesedarannya 9% dalam masa 3 tahun. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi kita anggap ia sebagai satu cabaran yang perlu kita capai. KPI yang kita set ni sangat tinggi. Betul. Malah yang Mohd Menteri pun cabar kita untuk kita capai 40% ini. Walaupun kita rasa agak berat tetapi kita anggap ianya sebagai cabaran dan kita gunakan segala kekuatan yang kita ada, segala rangkaian yang kita ada untuk kita terus memperkasakan supaya kita dapat laksanakan 40% menjelang tahun 2025. Okey, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi masa berlalu begitu pantas tu. Sekejap rupanya. Saya nak sentuh soal politik pun tak sempat. Kena panggil saya lain. Kita akan bersama lagi. Tapi di penghujung ini mungkin apa yang ingin Datuk sampaikan, harapan Datuk sendiri, pesanan Datuk sendiri, terutamanya bila kita bercakap tentang karnival bersamamu ini. Kenapa pentingnya mereka yang mungkin berada di sekitar kawasan ini boleh bersama-sama memeriahkan Karnival SW Corp bersamamu. Saya bagi pihak keluarga SW Corp, saya nak menjemput keseluruhan masyarakat yang sama ada yang berada di kawasan persekitaran ataupun yang di mana saja berada untuk sama-sama menjayakan program Karnival SW Corp bersamamu ini yang kita laksanakan selama 2 hari pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Dan kemungkinan pada saya ini antara satu program besar yang bersifat karnival yang pertama dilakukan selepas kita PKP selama hampir 2 tahun dengan kepelbagaian program yang kita laksanakan, yang kita anjurkan. Saya yakin ianya boleh menjadi satu program yang bersifat keluarga, satu program yang bersifat pendidikan, satu program yang bersifat memberi kesedaran kepada kita dari dalam kita berhibur, di dalam kita beriadah. Perkara penting yang kita perlu lihat, perkara penting yang perlu kita tanamkan ialah soal menjaga kebersihan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Rizalman bin Datuk Mokhtar, pengerusi SW Corp, kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Dan secara pribadinya saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk. Terima kasih. Dan kita harap kalau dah dulu 2-3 tahun baru datang semula ke ruang bicara, mungkin dalam masa yang terdekat ini tu InsyaAllah kita akan bersama lagi. Dan saya masih lagi bercita-cita untuk bersama dengan Datuk bercakap tentang isu-isu politik yang menjadi isu utama sebenarnya di negara kita ketika ini. Terima kasih, insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.